Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjumpa kembali pada live kali ini. Tapi mungkin live kali ini agak lewat sikit sebabkan ada beberapa hal. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita setiap harinya macam biasa. Dan semoga saja tuan-tuan dan puan-puan tetap bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita berdoa agar pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai amal ibadah di sisinya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junud wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah habiskan 3 level. Level pertama kita dah habiskan pasal jenis isim, jenis fi'il. Level lepas tu kita dah belajar i'rab. Lepas tu kita dah belajar i'rab yang empat-empat tu. Lepas tu kita dah belajar level 1 juga yang marfu'. Dan di level 2 pun kita dah belajar yang marfu', isim-isim yang marfu'. Dan juga level 3 kita dah belajar fi'il mudhari'. Sama ada fi'il mudhari' yang marfu', yang mansub dan majzum. Dan juga kita dah belajar fi'il madi dan fi'il amar. Dan juga kita dah belajar isim-isim yang mansub. Apa saja isim-isim yang mansub? Yang kita dah belajar iaitu maf'ulun bih. Yang kedua kita dah belajar maf'ul mutlaq. Yang ketiga kita dah belajar hal. Yang keempat kita dah belajar tamyiz. Yang kelima kita dah belajar mustathna. Jadi yang 5 ni dia mansub. Dan hari ini pada level 4 kita juga masih kepada yang mansub juga. Cuma tak semua juga mansub. Munada, nama tajuk dia munada. Munada ni bukan nama orang. Munada ni adalah kata nama yang ada selepas kata panggilan atau harfun nida. Dia ada harfun nida, wahai. Contoh dia ya lah. Wahai syahid, wahai pelajar, wahai orang muslim. Jadi kata selepas huruf nida atau perkataan wahai itu, muslim, syahid, semua tadi itu dinamai munada. Di antara munada ada berapa jenis? Di antara jenis-jenis munada itu ada yang mansub. Tak semua juga mansub, ada yang mansub. Jadi itu yang kita nak jelaskan, munada, lepas tu ada nanti isim la dan lain-lain yang lain. Okey, semoga saja tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh tetap bersemangat dan boleh cepat faham apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk pertama kali kita silakan kepada Syahid untuk menjelaskan tentang munada. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ni kita dah mulakan pelajaran barulah pada level yang keempat, table Nahwu Al-Fatih.
Dan diminta lagi sekali bagi tuan-puan yang masih lagi belum improve ataupun belum faham secara sempurna lagi pada level-level yang lepas, kita minta supaya kekalkan. Dan macam mana nak belajar, kita tengok balik siaran-siaran yang dulu lah, live-live yang dulu kita dah buat tu. Jadi minta bagi yang tuan-puan belum improve level yang kedua, kekalkan level yang kedua. Belum improve level yang ketiga, kekalkan level 3, jangan naik lagi level 4. Dan bagi siapa yang dah improve, dah boleh dah 3 level tersebut, bolehlah belajar level baru yang ni level 4. Dan jangan lupa untuk mengulang pelajaran-pelajaran lama lah. Baik, jadi kita akan tengok pada buku teks lah. Buku teks Nahwu pada muka surat yang ke-80 ada bab munada. Bab munada. Okey. Kita cuba tengok pada muka surat yang ke-80. Kita macam biasa kita kena tengok pada takrif lah. Okey. Kita tengok munada. Ini adalah yang ketujuh antara isim-isim yang i'rab dan nasab. Pertama takrif dia lah, munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Okey. Munada ni pertama sekali kita kena tahu yang dia ni adalah isim. Dan dia adalah isim yang apa? Yang jatuh setelah ataupun yang berada setelah huruf nida. Tapi apa huruf nida tu? Huruf nida tu ada kat bawah ni. Ada hamzah, lepas tu a, lepas tu wa, ai, aya, haya dan ya. Okey. Lepas tu dia kasi apa kat sini? Huruf nida, hamzah dan ai. Ini a lah, a dan ai. Untuk munada dekat, maknanya kalau kita nak panggil orang yang dekat, kita panggil lah pakai a dan ai. Sedangkan untuk a, aya dan haya untuk munada jauh. Kalau kita nak panggil orang yang sedikit jauh, kita pakai a, aya ataupun haya. Lepas tu huruf nida, ya bisa untuk keduanya, maknanya boleh untuk keduanya lah. Orang dia umum. Kalau nak tuan-puan nak gunakan untuk yang dekat boleh, nak gunakan untuk yang jauh pun boleh. Huruf nida wa untuk nudbah. Yang ni ratapan. Nanti kita tengok apa makna ratapan ni. Munada ada 5. Isim yang jatuh setelah huruf nida ni semuanya ada 5 jenis. Ada 5 jenis semua. Pertama sekali kita ada mufrad alam. Yang kedua ada nakirah maksudah. Yang ketiga nakirah ghair maksudah, mudhaf dan syibhul mudhaf. Okey, jadi kita tengok dulu mufrad alam. Mufrad alam ni apa? Dia jenis munada yang bernama orang. Alam, kalau kita pernah belajar, saya pernah bagi tahu dulu, alam adalah nama orang. Khalid, Zaidun, semua adalah mufrad alam lah. Lepas tu nakirah maksudah. Ini macam kita panggil seseorang tapi kita dah tentukan siapa yang kita nak panggil tu. Nakirah maksudah. Lepas tu nakirah ghair maksudah. Kita nak panggil seseorang tapi kita tak tentu nak panggil siapa.
Macam mana kita boleh kita tak tahu kita nak panggil siapa? Okey, saya kasih satu contoh. Contohnya salah satu contoh untuk nakirah ghair maqsudah ni, ini panggil ghair maqsudah untuk ghair maqsudah ni apabila macam satu orang buta lah. Yang mana dia tak tahu nak panggil siapa. Dia minta tolong. Jadi dia tak tentukan siapa yang dia nak panggil. Jadi dia panggil siapa-siapa minta tolong kan. Macam untuk orang buta, itu adalah salah satulah. Kalau orang buta nak panggil orang, pakailah cara ghair maqsudah. Yang mana kita tak tentu kita nak panggil siapa. Tapi kalau maqsudah ni kita dah tentukan kita nak panggil siapa. Macam kita nampak ada Zaid. Ataupun nampak Talib lah, nakirah kan. Kita nampak dah ada pelajar dekat depan kita. Kita panggil lah, ya talibu. Lepas tu dah ada 3 jenis. Lepas tu yang ni mudhaf. Apabila munadak dia berupa mudhaf lah. Apabila munadak dia berupa mudhaf. Apa maknanya berupa mudhaf? Minta maaf. Apabila munadaknya mudhaf. Maknanya ada mudhaf ilaih lah selepas huruf nida ni. Contohnya, ya taliba ilmin. Wahai pelajar ilmu. Talibah mudhaf, ilmin mudhafun ilaih. Jadi kenapa ada talibai, kenapa bukan talibaini, kenapa talibi bukan talibina? Sebab apa? Syarat mudhaf kena buang nun kalau berupa isim tasniah ataupun jamak muzakkar salim. Okey. Lepas tu yang ni adalah syibhul mudhaf. Okey, jadi syibhul mudhaf ni apa? Dia maknanya kalau ikut, dia tak nampak macam mudhaf dekat sini. Tapi kalau kita terjemahkan, dia jadi macam mudhaf. Dia jadi macam mudhaf lah. Ataupun macam kita kasih satu contoh, ya tali'an ilal jabali. Wahai pendaki ke gunung. Jadi dia punya jumlah tu macam pendaki ke gunung tu macam tak boleh. Macam contoh kalau kita cakap wahai pendaki. Wahai pendaki, orang tak akan faham. Pendaki apa? Pendaki bukit ke, pendaki ladang ke, pendaki gunung ke. Jadi tak sempurna. Jadi kita macam perlukan mudhafun ilaih walaupun penyempurna dia tu bukan mudhaf ilaih. Contohnya ya tali'an ilal jabali ataupun ya tali'an jabalan. Dia bukan mudhaf ilaih, bukan majrur. Tapi kalau ikut dari segi tak nampaknya, dia nampak macam mudhafun ilaih. Sebab apa? Kalau kita buang terjemah jabal tu, gunung tu, kita macam kita masih lagi confused pendaki apa. Sebab itulah dia cakap syibhul mudhaf. Ini mudhaf, ini memang mudhaf ilaih original lah. Tapi kalau ini nampak macam mudhafun ilaih tapi bukan, nampak macam mudhaf ilaih tapi bukan, dia serupa, hampir sama. Okey, jadi kalau kita tengok betul-betul kan, dia ada perbezaan baris tau, ada perbezaan i'rab. Okey, yang mana mufrad alam, kalau kita tengok i'rab dia hujung kena apa? Kena rafa'. Jadi kalau kita nak panggil nama orang, contohnya ya Zaidun. Ni dan lagi satu tak letak tanwin ini tak letak tanwin kalau mufrad dia lah. Contohnya ya Zaidu. Ya Zaidu, ya Khalidu. Asalnya ada tanwin ya Khalidun. Asalnya Khalidun, Zaidun, Bakrun. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah jadi munada yang berupa mufrad alam. Munadak nama orang. Munadak tu nama orang. Ya Khalidu, ya Zaidu, ya Bakru. Farhan. Kalau Farhanu, dia memang daripada dulu lagi tak ada tanwin. Sebab apa? Dia isim ghair munsharif. Ni je lah yang berbeza. Cuma i'rab kena rafa' lah semua. Ni tak ada tanwin. Yang tanda-tanda lain sama je. Untuk jamak muzakkar salim sama, sampai isim maksur, isim manqus. Jadi ini mufrad alam kena rafa'. Lepas tu nakirah maqsudah pula, yang kita dah tentukan siapa yang kita nak panggil. Ya tilmizatu, wahai seorang pelajar. Kan? Ini pun kena rafa' juga. Ini domah lah dengan domah lah. Kena rafa' juga. Ini pun ikut tanda rafa' sama je.
Cuma yang ini macam saya cakap tak ada tanwin. Jadi hukum dia lebih kurang samalah. Kalau mufrad alam tak ada tanwin, nakirah maksudah tak ada tanwin. Kalau kita sebut munadak ni, munadak sesuatu yang jatuh setelah huruf nida. Itu je kita nak kena faham. Jadi ini adalah huruf nida, ini adalah munadak. Ini adalah huruf nida, yang adalah munadak. Lepas tu dah nakirah maksudah, kita dah tahu siapa yang kita nak panggil. Kalau tak tahu siapa nak panggil, kita kena bagi i'rab macam mana? Ya tilmizatan. Ya tilmizatan. Kena nasab. Tapi nasab ni tengok boleh ada tanwin. Jadi insya-Allah kita boleh ingatlah. Saya harap semua boleh ingat, cuba refresh balik pelajaran ni. Tengok ini sama je, ya tilmizah, ya tilmizatu, ya tilmizah. Sama je, dia punya perkataan sama, cuma i'rab yang berubah. Sebab apa? Dia nak panggil, kalau yang ni dia nak panggil apabila kita dah tahu kita nak panggil pelajar yang mana. Kalau yang ni kita tak tahu nak panggil pelajar yang mana. Ataupun salah satu lagi contoh, kita nak dekat satu madrasah ada satu parit. Lepas tu kita terjatuh dalam parit tu. Lepas tu kita nak minta tolong, kita minta tolong. Wahai pelajar kan. Jadi kita tak tahu siapa yang akan datang. Tak kisahlah Omar ke Bakar ke, asalkan itu pelajar. Cuma dia tak tahu pelajar mana yang akan datang lah. Itulah dia contoh nakirah maksudah. Jadi kena pakai nasab dan tanwin kalau mufrad dia. Yang untuk tasniah, muzakkar salim semua sama je. Macam saya cakap. Apabila munadak dia berupa mudhaf. Munadak dia apa ni? Mudhaf. Kan? Dia kena apa pula? Kena nasab. Okey, ini memang dah kena, tak boleh letak tanwin lah. Sebab satu contoh apa ni? Syarat-syarat mudhaf tak boleh letak tanwin dan tak boleh letak alif lam. Jadi ini memang logik lah. Cuma apa? I'rab dia baris atas. Ini kena baris atas. Lepas tu ni macam saya cakap sama je lah. Cuma ni tak ada nun sebab apa? Kena buang sebab syarat mudhaf kan. Kalau yang syibhul mudhaf, ya muhsinan ilal ghairi. Muhsinan ni kena nasab baris atas, tanwin lah. Ni boleh tanwin lepas tu yang lain contoh semua sama je, tanda nasab dia. Tu table-table lah. Okey, baik, kita cuba tengok. Kita cuba tengok apa dia nak bagi tu. Apa dia nak huraikan lagi pasal bab munadak ni. Okey. Dia kata huruf nida yang sering, yang selalu digunakan adalah ya. Lepas tu mufrad alam. Apa mufrad alam? Munadak yang berupa isim alam yang tidak mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni inilah syibhul mudhaf dekat atas tadi itulah. Menyerupai mufrad alam ataupun menyerupai mufrad alam. Ataupun menyerupai mudhaf, ataupun menyerupai mudhaf. Itulah maknanya bukan munadak dia bukan mudhaf ataupun bukan syibhul mudhaf lah. Hukumnya dimabnikan atas tanda rafa'nya isim tersebut sebelum menjadi munadak. Maknanya hukum dia ataupun hukum dia adalah dimabnikan. Mabni maknanya tak boleh berubah. Asalnya ya Khalidu tak boleh ubah jadi ya Khalida. Mabni atas tanda rafa'. Apa maknanya atas tanda rafa'? Macam kalau isim mufrad, tanda rafa' dia dengan rafa'. Tanda rafa' dia dengan dhammah. Isim tasniah tanda rafa' dia dengan alif. Jadi kalau munadak tu isim tasniah, buatlah dengan ya taliba ni. Cuma tak ada tanwin lah untuk isim mufrad macam saya cakap. Macam tu. Tanda rafa' isim tersebut sebelum menjadi munadak. Contoh dia apa? Ya Zaidu. Tengok ni, ya Zaidu rafa', ya Zaidani, ya Zaiduna. Ini macam kenapa Zaidani? Sebab apa? Contoh macam dalam satu kelas tu ada dua Zaid. Cakaplah ya Zaidani. Ni kalau ada ramai Zaid, cakap ya Zaiduna, ya Hindatun. Okey, boleh Lepas tu nakirah maksudah ni apa? Isim nakirah yang jatuh setelah huruf nida dan sengaja ditentukan. Sengaja ditentukan maknanya dah tertentulah munadak dia tu. Hukumnya seperti mufrad alam. Contohnya ya talibu, tengok sama hukum dia. Lepas tu nakirah ghair maksudah pula, mudhaf dan syabih mudhaf hukumnya adalah dinasabkan. Maknanya nakirah ghair maksudah, mudhaf dan syibhul mudhaf hukumnya adalah dinasabkan. Jadi itulah dia. Maknanya kalau kita tengok dekat atas, tengok semua nasab. Okay, kita cek balik ke atas.
Dia bagi tahu kat situ yang semua tu adalah nasab Okey, kita tengok. Ya tilmizatan, okey, nasab tapi letak tanwin. Ya taliban ilmin, nasab tak letak tanwin sebab apa? Sebab dia jadi mudhaf, Lepas tu ini syibhul mudhaf, dia kena letak tanwin. Tapi nasab, semua nasab. Itulah dia nak bagi tahu tu. Tiga-tiga ni hukum dia adalah sama. Boleh itulah dia poin-poin. Lepas tu ada catatan dekat muka surat yang ke 181, kita boleh tengok. Okey. Apa dia nak bagi tahu? Sekejap Okey. Dia kata kat sini ada apa? Okey. Okey, kalau kita perasan, semua munadak ni semua tak ada alif lam. Munadak ni semua tak ada alif lam Nakirah maqsudah, ghair maqsudah, mudhaf, syibhul mudhaf, mufrad alam, semua mana ada alif lam. Okey, lepas tu nak tanya apa? Munadak yang ada alif lamnya macam mana pula? Kalau munadak yang ada alnya maknanya alif lam lah. Harus didahului, kena ada sebelum munadak tersebut ayyuha ataupun ayyatuha. Contohnya ya ayyuhal muslimuna, ada alif lam dekat sini, kena letak ayyuha. Lepas tu ya ayyuhar rajulu. Tengok, ada alif lam, kena letak ayyuha. Ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada alif lam ke awal ni, kena letak ayyatuha ataupun ayyuha dulu lepas ya. Lepas tu munadak yang menunjuk ratapan disebut nudbah. Contohnya wa ra'sah. Itu yang ratapan tadi tu, yang pakai wa tadi tu, yang dia ada bagi tahu. Kan? Maknanya dia nak cakap disebut nudbah ni macam aduh kepalaku macam tu. Dia macam nak apa ni? Nak orang tengok dia lah. Macam tu. Pakai wa ra'sah. Ini ni cara dia. Ya huruf nida, khalidu munadak, mufrad alam. Kena sebut munadak jenis apa. Kalau maksudah. Ini mufrad alam, dimabnikan dhammah kerana isim mufrad. Dimabnikan dhammah kerana isim mufrad. Kalau isim tasniah dimabnikan alif. Macam itulah. Sama je macam yang lain. Lepas tu ada latihan tuan-puan boleh buat. Lepas tu dia kata apa kat sini? Munadak, mudhaf dan syabih bil mudhaf dibaca. Okey tak? Ini cari munadaknya. Okey, munadak isim yang selepas, yang jatuh setelah huruf nida kan. Jadi kena inilah. Tengok, ini ada huruf nida, ini adalah munadak. Cuma kita kena bagi tahu jugalah ni munadak yang jenis apa. Kalau yang ni jenis mufrad alam. Sebab apa? Zaid kan nama orang. Mufrad alam. Lepas tu dekat muka surat 82 dia ada kasih terjemahan-terjemahan lah. Kalau tuan-puan nak buat latihan, insya-Allah dia akan sediakan terjemahan dekat sini. Kebanyakannya terjemahan adalah untuk membantu, untuk memudahkan. Dan diminta kalau ada masa lapang, hafal. Okey, jadi itu sajalah huraian munadak saya. Saya akan serahkan kepada Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah dengarkan syarahan daripada Syahir. Itu daripada kitab lah. Kita cuba nak ringkaskan. Dia sama saja. Sini pun sebenarnya dah bagus, dah ringkas dah. Mungkin nak jelaskan yang kedua kalinya biar semakin faham ataupun semakin mantap ingatan tuan-tuan dan puan-puan, atau semakin bagus pemahaman daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi munada, munada ni apa dia? Munada tu adalah, ini munada, sebelum ni ada harfun nida. Harfun nida. Jadi harfun nida selepas tu ada munada. Contoh dia ya selalu kita kan ya syahrul Ramadan kan, selalu dengar tuan-tuan dan puan-puan ya syahrul siam. Syahrul siam contohlah macam tu. Ya syahrul siam.
Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Macam kau tak silap macam tu lah. Syahrul siyam. Okey. Ini namai huruf nida. Yang ini ni namai dengan munada. Yang siam ni apa dia Ustaz? Tu nantilah. Ini mudhaf ilaih. Ini munada dia. Ini munada. Munada saya bagi mim nun ya. Bagi selengkap je lah. Munada tak banyak sangat tu. Munada. Ini munada dia. Ini huruf nida. Jadi dia selepas huruf nida. Munada yang huruf nida ni ada banyak dia. Apa? Ya ayah. Ada pakai lagu dia. Ya ayah. Oh ya, wah ayah ayah. Ada dalam kitab tu, boleh tuan-tuan dan puan-puan nanti. Itu pakai nyanyi tu Syahir lah. Walaupun suara saya lebih bagus ya. Okey. Jadi itu lah, banyak dia huruf nida dia. Kemudian munada. Munada ni ada 5 jenis bentuk dia, macam dijelaskan oleh Syahir tadi. Itu pun dah dijelaskan semua. Ada 5 bentuk dia. Okey. Yang 5. Yang pertama munada mufrad alam. Mufrad alam ni nama orang yang tunggal saja. Nama orang ya. Nama orang. Contoh dia ya, nama mufrad alam ni nama orang. Tapi dia satu perkataan saja. Satu perkataan saja. Mufrad di sini ni satu perkataan maksud dia. Contoh dia ya Zainabu. Saya ambil kita. Ya Zainabu. Ataupun siapalah nama orang? Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Ustazu. Bukan ya Ustazu, tak masuk Ni nama orang Ya Zainabu. Ya Aliyu. Siapa lagi? Ya Khalidu. Tu Jadi yang nama-nama orang, nama Ali ni, nama Ali, Sayyidina Ali, nama Ali itu tu sebelum jadi munada. Ni kan jadi munada ni. Ini munada. Ini munada. Ini huruf nida dia. Ini dah jadi munada. Sebelum dia jadi munada, dia sebenarnya Aliyun. Aliyun. Kalau Zainabu ni tak apa. Sebab kan nama dia memang tak boleh pakai tanwin. Atau kita ambil contoh yang lain Ya. Contoh dia yang lain. Ya macam dalam kitab. Ya Khalidun. Ya Khalidu. Asal dia apa? Asal dia Khalidun. Asal dia Khalidun. Tapi sebabkan dia jadi munada, tak boleh bertanwin lagi. Macam tu Jadi asal dia Khalidun. Sama dengan Ali. Asal dia Aliyun. Nama-nama kan kena pakai tanwin. Kalau yang nama Arab ya, asal dia Aliyun. Tapi sebabkan dia dah jadi munada, hilang tanwin dia. Jadi kalau mufrad alam, nama orang, kalau nama orang mufrad alam, nama orang yang dia tu satu perkataan saja, maka dia mabni dengan dhammah. Jatuh semua. Mabni dengan dhammah. Mabni dengan dhammah. Boleh saya? Jadi dia mabni dengan dhammah. Okey, jadi yang pertama itu mufrad alam. Lepas tu yang kedua. Yang kedua dengan yang ketiga dia sama. Ya tilmizu. Tilmiz ni makna dia murid Ya tilmizun. Satu lagi. Ya tilmizan. Macam ni
Ya tilmidhu dengan ya tilmidhan. Okey. Tilmidhu ini contoh dia, ini nama dia ini munada. Kalau ini dari mufrad alam, nama orang yang dia tak jadi mudhaf, dia satu perkataan saja, tunggal. Kalau yang ini nama dia dua-dua ni nakirah. Dua-dua ni nakirah sebabkan tak ada tanwin, tak ada alif lam Dua-dua tu nakirah. Tapi berbeza maksud dua-dua ni. Kalau yang pertama, ya tilmidhu, ni nama dia nakirah maksudah. Kita dah tentukan siapa murid yang kita panggil tu. Tilmiz ni makna dia murid atau siswa atau pelajar. Kita dah tahu dah, ya tilmidhu. Kita dah tahu yang mana satu murid dia. Dah tentukan dia ni. Ya tilmidhu, wahai murid, wahai siswa, wahai pelajar. Tapi kalau ya tilmidhan, ini tak tahu lagi, masih belum jelas siapa yang nak dipanggil tu. Siapa yang nak dipanggil tu, tak jelas lagi. Jadi dia berbeza. Ya ini nama dia maksudah, dah ada maksud dia, dah tentu. Yang ini ghair maksudah, tak tentu lagi, tak ada maksud dia lagi, tak jelas maksud dia siapa. Kalau yang maksudah, dia mabni dengan dhammah, sama macam ni tadi, mabni dengan dhammah. Dia bukan mansub walaupun kita nak masuk dalam tajuk mansub, tapi yang ni munada yang jenis nakirah maksudah ni dia mabni dengan dhammah, sama macam yang mufrad alam nama orang tadi Kalau yang ghair maksudah, barulah dia mansub. Ini baru mansub. Jadi dia, tapi yang sana tu maksud dia wahai murid, wahai pelajar, tapi tak jelas yang mana satu pelajar dia yang mana. Okey. Kalau yang satu lagi yang mudhaf. Yang mudhaf ni yang macam ni. Ya syahrus siyam. Ni baru mudhaf. Jadi munada dah ni, ini munada. Selepas dia ada mudhaf ilaih. Ya syahrus siyam. Ini munada dia. Selepas munada ada mudhaf ilaih. Ini baru. Ini baru dia mansub juga. Sebab tu sini kita jumpai dia mansub. Ya syahrus siyam. Mansub dia. Macam ya Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Ya apa lagi? Ya taliba ilmin, dalam sini ni ya taliba ilmin, wahai penuntut ilmu. Macam tu. Jadi kalau munada selepas dia ada mudhaf ilaih atau boleh namai munada dia dan dia sebagai mudhaf, maka dia mesti mansub. Jadi ada berapa munada yang mansub? Dah dua jenis munada yang mansub. Yang pertama apabila dia sebagai mudhaf, yang kedua apabila munada tu sebagai nakirah ghairu maksudah. Tak jelas siapa yang kita panggil. Tapi kalau yang pertama dengan yang kedua ni, ini munada dia mabni dengan dhammah. Mabni dengan tanda rafa' dia, bukan mabni dengan dhammah, dengan tanda rafa' dia. Kalaulah dia sini ni musanna, ya tilmidhani, maka dia mabni dengan tanda rafa' dia. Tanda rafa' dia alif, ya tilmidhani. Okey. Lepas tu yang terakhir, nama dia apa? Munada syibhul mudhaf. Kita macam ni ya muhsinan ilal ghairi. Ya muhsinan ilal ghairi. Ya muhsinan. Muhsinan ni jadi apa? Ini munada dia. Ini munada sebabkan dia selepas huruf nida. Ini munada dia. Ila dengan al-ghairi, ini bukan mudhaf. Itu bukan mudhaf ilaih. Bukan macam ya syahrus siyam. Bukan yang macam ni. Bukan as-siyam ni. Tapi ila dengan al-ghairi, ini huruf jar dengan isim majrur. Ini bukan mudhaf ilaih. Maka ini adalah munada seperti mudhaf. Dia serupa macam mudhaf tapi dia bukan mudhaf. Ini jadi munada. Ini jadi apa? Yang dua ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat balik lagi tajuk na'at. Yang dua-dua ni jadi na'at.
Okey. Okey. Lepas tu ada juga contoh yang paling bawah tu. Mungkin tuan-tuan agak mengelirukan paling bawah tu. Ya mu'tan al-hadiyata. Ya mu'tan al-hadiyata. Wahai, ini munada dia. Wahai pemberi, orang yang memberi. Memberi akan apa? Akan hadiah. Yang hadiah ni bukan sebagai mudhaf ilaih, tapi sebagai maf'ulun bih, sebabkan dia benda yang dibagi. Benda yang jadi objek dia. Wahai orang yang memberi. Memberi akan apa? Akan hadiah. Sebab tu dia sebagai maf'ulun bih. Yang ini maf'ulun bih dia. Jadi dia bukan mudhaf ilaih. Yang atas ni juga bukan mudhaf ilaih. Kenapa? Sebabkan ini huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur tak boleh jadi mudhaf ilaih. Itu sajalah nak ingat. Nanti kalau tuan-tuan nak bagi i'rab dia, ini huruf jar, ini isim majrur. Itu sajalah cukup dah. Okey. Ada soalan? Ada? Okey, itu saja. Jadi kalau yang kita faham sekarang, munada ada 3 munada yang mansub. Yang pertama apabila dia sebagai mudhaf, selepas dia ada mudhaf ilaih. Yang kedua apabila munada tu seperti mudhaf. Dia seperti mudhaf, ni mudhaf. Dia seperti mudhaf, seperti, tapi dia bukan mudhaf. Ni munada macam ni, selepas dia ada huruf jar isim majrur ataupun selepas dia ada maf'ulun bih. Yang ketiga apabila dia nakirah ghair maksudah. Tapi kalau nakirah maksudah dengan mufrad alam, itu semua munada dia mabni dengan tanda rafa' dia. Mabni dengan tanda rafa'. Itu saja dulu. Okey, kita teruskan. Boleh saya teruskan ke tajuk selepas tu, iaitunya isim la. Sila saya. Baik, jadi kita akan sambung bab kedua pada hari ini. Bab apa? Bab isim lah. Okey, isim lah kan. Kenapa dia tiba-tiba cakap isim lah? Sebelum ni kita pernah belajar apa? Isim inna, isim kana kan. Ni tiba-tiba ada isim lah. Jadi apa maksud dia dekat sini? Okey, dia ada bagi tahu dekat sini. Dia ada bagi tahu apa? La ada yang beramal seperti laisa. Amal dia seperti laisa. Laisa ni pula apa amal dia? Amal dia adalah macam kana. Sebab apa macam kana? Sebab dia adalah saudara-saudara kana. Kana amsa asbaha adha dhalla batasara laisa. Tengok ada laisa. Jadi laisa ni dia beramal seperti kana lah. Sebab apa dia cakap laisa, tak cakap kana je? Sebab apa? La ni maknanya macam laisa juga, maknanya tidak ataupun bukan. Dan ada juga yang beramal seperti inna. Pun ada macam seperti inna juga. Inna apa? Menasabkan isim, merafakkan khabar. Kalau laisa merafakkan isim, menasabkan khabar. Okey. Jadi kita tengok satu contoh lah. La rajulun fil masjidi. Lepas tu la rajula fil fasli. Ini kalau beramal seperti kana, ini beramal seperti inna. Inna menasabkan isim, ini merafakkan isim. Lepas tu kita tengok table kat bawah. Okey. Dia kata dia ada tulis mufrad, lepas tu dia ada tulis nombor. Maknanya kita kena tengok kat mana? Kita kena tengok dekat nota kaki bawah. Okey, kita tengok dekat situ. Okey.
Pada muka surat 82 dia ada sekali tunjuk. Okey, dia kata jika isimnya la berupa mufrad. Tadi mufrad kan. Maka dimabnikan sesuai dengan tanda nasabnya sebelum dimasuki oleh la. Jadi apa ni lah macam tadi munadak tadi, mabni atas tanda rafa, atas tanda nasab. Ni tanda nasab lah. Kalau tasniah dengan yanun, lepas tu dimasuki oleh la. Sebelum dimasuki oleh la, jadi isim mufrad dimabnikan fathah, isim tasniah dimabnikan ya, jamak muannas salim dimabnikan kasrah. Ini pun sama macam isim semua, tanda-tanda dia. Dan seterusnya, jika isimnya la berupa mudhaf atau syibhul mudhaf, maka dinasabkan. Pun sama, mudhaf dan syibhul mudhaf pun akan dinasabkan. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, dah dekat sini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita tengok dekat contoh ni, ini macam beramal seperti inna lah. Sebab apa? Ini isim inna. Isim inna ni jadi nasab. Lepas tu ini khabar dia. Dalam dia sebenarnya ada khabar. Kalau kita nak lagi tinggi sikit, sebenarnya ada khabar yang tersembunyi. Khabar dia apa? Khabar dia adalah mawjudun. Mawjudun tu makna dia apa? Maknanya ada. Wujud. Jadi tidak ada Tuhan itu, tiadalah Tuhan itu wujud selain Allah. Khabar dia adalah mawjud illallah, mawjudun, ada. Lepas tu sama ini semua tanda rafa' dia semua sama macam tanda nasab, tanda rafa', tanda nasab sama. Lepas tu ni mudhaf, la taliba ilmin hadirun. Okey, tidaklah pelajar ilmu itu hadir. Okey, ini adalah isim inna, ini adalah khabar inna. So apa dia, isim dia nasab, khabar dia marfu' lah. Pun sama kat bawah. Kalau ni dengan ya, sebab apa ya? Bukan ya nun, sebab jadi mudhaf. Syarat mudhaf kena buang nun kalau berupa isim tasniah ataupun jamak muzakkar salim. Lepas tu ini syibhul mudhaf yang berupa macam mudhaf, sama macam tadi. La muhsinan ilal ghairi malumun. Ni jadi khabar kepada inilah inna. Pun sama macam sebelum ni. Sama je. Lepas tu dekat muka surat 83. Sekarang kita buka muka surat 82 kan. Jadi kita tengok muka surat 83. Okey. Dia ada kata kat situ la ilaha illallah. Okey, la nafiyah lil jinsi. Dia ada bagi tahu la nafiyah lil jinsi. Ini adalah la ni lah. Kita gelarkan dia la nafiyah lil jinsi. Ilaha isimnya la. Okey. Isim la, ilaha ni isim la dimabnikan kerana berupa mufrad. Ini kan isim mufrad. Ni apa maksud mufrad tu? Bukan mudhaf ataupun syibhul mudhaf. Mabninya fathah kerana berupa isim mufrad. Inilah dia. Sebab apa orang panggil dia fathah? Sebab dia isim mufrad. Lepas tu kita tengok pula dia ada catatan sikit kat situ. Apa poin-poin dia nak bagi tahu kita ni? Kita tengok. La beramal seperti inna ada 3 syarat. Rupanya ada syarat juga la kalau nak beramal macam inna, macam kana ni, macam laisa ni. Cuma kalau nak beramal seperti inna ada 3 syarat. Okey, kita baca dulu. Pertama, isim dan khabarnya harus nakirah. Kalau nak jadi inna ni, isim inna dengan khabar inna ni kena nakirah, bukan makrifah. Yang kedua, khabarnya tidak mendahului isimnya, maknanya bukan khabar muqaddam lah. Kan kalau khabar muqaddam kan khabar mendahului daripada mubtada kan. Sama lah macam ni. Khabar dulu baru isim dia. Tak boleh. Kena isim baru khabar. Lepas tu yang ketiga, tidak didahului oleh huruf jar. Tak ada huruf jar yang mendahului lah.
Lepas tu la beramal seperti laisa ada 4 syarat. Pertama apa? Isim dan khabarnya harus nakirah. Okey, ini sama je. Khabarnya tidak mendahului isimnya pun sama. Tidak didahului oleh huruf jar pun sama. Tiga-tiga syarat ni sama. Lepas tu tidak dibatalkan oleh illa. Okey. Maknanya amal kana ni kalau masuk illa tak batal. Tak batal lah amal dia. Lepas tu ini ada catatan, ini ada latihan. Boleh buat apa maksudlah beramal seperti laisa. Lepas tu dia kata dekat sini cari isimnya lah. La israfa fi khairin. Jadi ini israf ni adalah isim la lah. Jadi bulatkan dan tuliskan dekat atas dia yang mana ini adalah isim la. Dia sudah cari isim la kan. Lepas tu bawah ni ada sedikit kosakata. Boleh rujuk dekat sini kalau ada apa-apa yang tak faham dekat atas tersebut. InsyaAllah tuan-puan boleh buat latihan lah nanti. Itu saja untuk isim la. Saya serahkan kepada Ustaz Agong. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah syarahan daripada Syahir tadi, itu mengenai isim la. Isim la. Di sini makna la tu itunya meniadakan, meniadakan. Jadi tapi makna dia memang meniadakan tiada. Tapi di sini ni dia mempunyai sorry. Sekejap. Tutup buka je sini. Okey. Dia makna dia tiada. Makna daripada la tu tiada, tapi kerja dia sama macam inna. Kalau macam inna, apa dia? Dia menasabkan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, dia menasabkan. Kita tengok sini ya. Kalau dia mufrad, dia ada tiga. Ada tiga. Ada yang mufrad. Mufrad ni tunggal. Mufradun. Ada yang mudhaf. Ada yang syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf ni serupa macam mudhaf. Kalau yang mufrad ni tunggal. Contoh dia la kitaba fil fasli. Tak ada kitab dalam kelas. Atau la taliba fil fasli. Fil fasli. Yang kitaba ini mansub. Tapi di sini ni dia mansub dia bukan dengan sini ni ada dia mansub dia bukan dengan apa, dengan fathatain. Sebab itulah nama dia sekarang ni bukan mansub sebenarnya, tapi apa, nama dia mabni dengan tanda nasab dia. Kalau sini ni mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Di sini ni la kitabah. Jadi kalau yang mufrad, kalau isim la dia tu mufrad atau satu perkataan saja, maka dia mabni dengan tanda nasab dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, macam kalau nak kita cakap tak ada orang-orang muslim di masjid. Contohlah la muslimina. Sini ada tak yang tanda apa dia? Ada sini. Sini ada la muslimina fil al-masjidi.
Al-muslimina ini isim la dan dia mabni dengan tanda nasab dia. Tanda nasab dia apa? Dengan ya. Jadi dia memberi dengan tanda nasab dia. Maknanya apa? Tidak ada orang-orang muslim di masjid. Kat sini tidak ada kitab di dalam kelas. Okey. Tu. Jadi kalau dia mufrad, maka dia mabni dengan tanda nasab dia. Kalau dia mudhaf, dia barulah mansub. Baru dia mansub. Contoh dia la kitaban nahwi. Kita gunakan kitab juga. La kitaban nahwi fil fasli. Sama soal, bentuk ayat dia sama. Tapi sekarang ni kitab ni, yang kitab ni dia bukan dalam bentuk mufrad macam ni. Tapi kitab ni sekarang dia dah pakai mudhaf ilaih. Ada mudhaf ilaih dia. Ada mudhaf ilaih dia. Sekarang ni an-nahwi ni sebagai mudhaf ilaih. Ini dia isim la dia. Maknanya kalau sini mudhaf ilaih, sini mudhaf. Jadi sekarang isim la dia sebagai mudhaf juga. Jadi jikalau isim la, isim yang selepas la tu dia sebagai mudhaf juga, maka dia mansub. Sebab tu kita buat sini. Dia mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Bil fathati. Okey. Jadi ada dua bentuk isim la. Yang pertama dia mufrad. Satu kata. Kalau dia mufrad, maka dia mabni alal fathi. Mabni dengan tanda nasab dia. Kalau dia mudhaf dan mudhaf ilaih, bentuk dia macam tu, yang isim la tadi tu, yang mudhaf dia tu, maka mansub dengan fathah. Macam biasa, mansub dengan fathah. Kalau dia syibhul mudhaf, syibhul mudhaf sini tengok ya, macam la muhsinan ilal ghairi malumun. Contoh dia la muhsinan ilal ghairi malumun. La muhsinan ilal ghairi malumun. Sekarang muhsinan, la muhsinan yang ini isim la dia, isim selepas la. Ini isim la dia. Isim la dia mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Macam biasa. Kalau jenis macam ni, dia bukan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Sebab selepas dia adalah huruf jar. Macam tadi juga. Ni isim majrur. Ni isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur. Dan dua-dua ni bukan mudhaf dan bukan mudhaf ilaih ni. Ini ni nama dia syibhul mudhaf. Ini tetap isim la. Ini huruf jar dengan isim majrur. Jadi kalau senang nak puan-puan nak faham, kalau terjumpa isim la selepas dia tu huruf jar dengan isim majrur, makna dia tu syibhul mudhaf lah. Senang nak faham. Okey. Lepas tu malumun. Ni juga fil fasli semua tu yang ujung dia tu sebagai khabar daripada la. Jadi kalau ada isim la, maknanya ada khabar la lah. Kita tengok sini lagi, kalau la kitaba fil fasli, mana khabar la dia? Ini khabar dia. La kitaban nahwi fil fasli, mana khabar dia? Ini khabar dia. La muhsinan ilal ghairi malumun, mana khabar dia? Malumun ni khabar dia, bukan ilal ghairi. Ilal ghairi ni dia adalah huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar ini nama dia harful jar muta'alliq bi muhsin. Jadi ini huruf jar yang terikat, macam zahaba ila. Ini huruf jar yang terikat dengan zahaba. Macam zahaba bi, itu huruf jar. Atau ghadiba. Ghadiba makna dia marah. Ghadiba min. Ini ni huruf jar yang terikat dengan ghadiba. Kalau dalam Al-Quran ghadiba ala, dia berbeza tu ya. Ghadiba min, ghadiba ala, ghadiba li. Itu berbeza tu makna dia. Nanti mungkin boleh Ustaz Farid menjelaskan. Jadi ini nama dia huruf jar muta'alliq bi fi'il sebenarnya. Cuma kalau senang tuan-tuan nak puan-puan nak faham, tak nak pening dengan tu, cakap saja ini huruf jar dengan isim majrur. Jadi
Khabar la dia mana? Yang terakhir ya. Okey, itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan selama 1 jam dan juga yang kita pelajari hari ini iaitunya yang pertama adalah munada. Munada ada 5 jenis. Kita ulangi sedikit lagi ya. Ini sini ada sedikit. Ada munada yang mufrad alam, makna dia kata nama orang, tapi dia satu kata saja. Ya. Aliyu. Ada juga munada nakirah ghair nakirah maksudah. Yang dua-dua ni ini mabni dengan tanda rafa' dia. Kalau munada yang mansub, apa saja dia? Munada ghair maksudah macam ni. Ataupun munada syibhul mudhaf yang macam kita ajarkan tadi. Ada juga munada dengan munada yang dia sebagai mudhaf. Okey. Itu munada. Kita dah pelajari 5 jenis munada dan sekarang ni kita dah masuk kepada isim la, dan isim la ni pun ada 3 jenis. 3 jenis. 2 jenis ni ini dia mansub. Satu jenis yang mufrad ni dia mabni dengan tanda nasab. Okey tuan-tuan dan puan-puan, nak sambung lagi saya? Sambung lagi? Okey, kita sambunglah sikit lagi ya. Kita teruskan sikit lagi. Okey, kita terus serahkan kepada Syahir. Untuk tajuk terakhir hari ini iaitu tentang maf'ul min ajli. Kita silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung bab yang ketiga pada hari ini, maf'ul min ajli. Okey. Jadi maf'ul min ajli ni dia adalah isim mansub yang menjadi alasan suatu perbuatan dilakukan. Maknanya dia nak bagi kita alasan sebab apa kita buat benda tu. Jadi maf'ul min ajli itulah yang alasannya. Kalau kod dia macam kerana lah, kerana. Contohnya, okey, dia ada 2 jenis, mudhaf dengan ghairu mudhaf. Ghairu mudhaf ni bukan mudhaf lah. Kalau mudhaf ni berupa mudhaf ilaih. Contohnya, shalla al-muslimuna ibadatan lillahi ta'ala. Okey. Telah solat orang-orang Islam ataupun orang-orang Muslim kerana beribadah kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi inilah kerana apa dia solat? Kerana beribadah. Itulah dia jadi apa ni? Jadi maf'ul min ajlinya. Okey. Okey, kalau yang ni pula, raqaba al-ustadzu al-kaslana ta'diban lahu. Ni raqaba fi'il madhi, al-ustadzu fa'il dia, al-kaslana jadi maf'ul bih, ta'diban jadi maf'ul min ajli, lahu jar majrur lah macam biasa. Ini untuk ghair mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Jadi ini kalau dia punya tu berupa mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya kita ambil satu contoh, la tabkhal khasyata faqrin. Janganlah kamu kedekut kerana takut. Khasyata ni maknanya takut, faqrin. Jadi maf'ul min ajlih ni dia adalah kebanyakannya perlu ambil daripada isim masdar, daripada satu fi'il. Macam ni, ibadatan, ibadatan isim masdar, ta'diban, adaba yu'adibu, ta'diban. Lepas tu ni khasyata, khasya yakhsha, khasyatan, semua isim masdar. Cuma isim dia kena isim mansub lah. Kalau ni kita tengok cara dia. Salat al-muslimuna ibadatan lillahi ta'ala. Ibadatan, kita cakap dia maf'ul min ajli, kerana menjadi alasan suatu pekerjaan dilakukan. Kerana menjadi alasan kenapa perlu solat, kenapa orang muslim solat.
Maf'ul min ajli dibaca nasab. Baca nasab, tanda nasabnya fathah. Itu je. Lepas tu kita tengok latihan. Bab ni dia pendek sikit. Okey, kita tengok latihan. Okey. Bab ni sikit. Dia cuma cari alasan. Kenapa dah kena solat? Kenapa orang Islam solat? Sebab apa? Nak beribadah kepada Allah. Lepas tu dia kata kat sini, cari maf'ul min ajlihnya. Cari Okey. Contohnya apa ni lah. Kita tengok nombor 1 tu. Okey. Aqaba al-abu auladahu ta'ziran lahum. Jadi aqaba tu fi'il madi, al-abu tu adalah fa'il dia. Auladahu tu jadi maf'ulun bi. Jadi kenapa ayah dia menghukum anak dia? Kerana untuk mentakzirkan bagi mereka lah, aulad anak-anak mereka. Jadi ta'ziran. Tengok, ini semasdar daripada fi'il azara yu'aziru ta'ziran. Lepas tu dia kena mansub lah. Jadi dia jadi isim apa ni? Maf'ul min ajli. Dia jadi maf'ul min ajli. Lepas tu bagi tuan-puan yang ada setengah tak faham kosakata ke kan. Boleh cek kat sini ada banyak. Bolehlah membantu kalian untuk itulah. Membantu tuan-puan semua untuk buat latihan untuk memahami terjemahan. Jadi itu sajalah untuk pelajaran nahwu kita. Kita ambil 3 bab saja pada hari ini, InsyaAllah. Jadi apa ni, saya akan berikan kepada Ustaz Farid lah untuk menyambung pelajaran tasrif kita, InsyaAllah. Tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbahasan dalam muka surat yang ke berapa sebelum ini, iaitu muka surat yang ke-31 telah kita bincangkan fi'il mudha'af. Okey, sekarang kita, sebelum daripada kita masuk muka surat 32, suka saya sebutkan mengenai dengan faedah wazan ataupun khususiat wazan. Wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan untuk apa? Dia tak banyak dalam 4-5. Tuan-tuan boleh refer pada page yang ke 127, 125, 125. Nampak sebab selalu saya pesan dan beritahu kepada tuan-tuan puan-puan, hafal itu benda yang penting, ingat. Tapi di sebalik tersebut, bagaimana cara penggunaan fungsinya, satu perkara yang juga penting. Kalau kita tahu, ingat, tapi kita tak tahu, kita tahu wazan ni tapi tak tahu pun apa function, bagaimana cara nak guna, itu sangat-sangat mustahak dan penting. Tuan-tuan refer pada muka surat 125 B, wazan fa'ala. Lil musyarakah bainas naini, menunjukkan adanya kita panggil apa ni, saling. Bina lil musyarakah, saling dipanggil dalam pekerjaan. Antara 2 orang ataupun 2 pasukan. Okey. Contohnya karama Muhammadun Bakran. Apa maksudnya? Muhammad dan Bakar ni karama, saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan. Cumanya bila fa'il kita letak le Muhammadun, jadi Muhammad yang mulakan dulu, kemudian barulah Bakar muliakan pula. Sebab saling mulia memuliakan.
Faedah yang kedua, dia ada makna dengan makna sulasi, bukan bina lil musyarakah. Contoh safara, bukan saling bermusafir, tidak, tapi safara al-hujjaju ila Arafata, yang bermaksud jemaah-jemaah haji ni safara, bermusafir, pergi. Musafir tu makna pergi. Pergi mana tu? Ila Arafah, ke Arafah. Yang ketiga, litaksir, contohnya dha'afallahu ajral muhsinina, Allah Ta'ala melipat gandakan pahala orang-orang yang membuat kebaikan. Nampaknya dha'afa, maknanya memperbanyakkan, jadi banyak. Dha'afa. Yang keempat, ada juga makna dia atas wazan af'ala. Dia makna macam wazan af'ala. Contoh ba'adtu kaslan, makna saya menjauhkan kaslan, daripada orang pemalas. Kaslanan. Kaslan ni ada sifat ke ataupun apa dia? Dia sifat musyabbahah ke apa kaslan? Dalam Quran ada innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kusala jamak kepada kaslan, maknanya orang yang malas. Aku menjauhkan daripada orang yang malas. Okey, maknanya ba'adtu atas wazan fa'ala, dia ada maf'ulun bih, macam wazan af'ala juga. Ada 4 tu je, pendek sikit, tak seperti mana fa'ala ya, fa'ilu tu banyak ya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita minta pelajar-pelajar kita untuk mendendangkan lagu af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Okey, start pada Abu Talha sampai habis. Okey, dipersilakan sebelum kita masuk latihan yang di bawah. Baik, insyaAllah kita akan cuba baca apa ni lah, tasrif bab af'ala yuf'ilu. Ni yang untuk bina sahih. Bina sahih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan daripada kita mulakan daripada Abtalha lah. Pada muka surat yang ke-32, kita ambil Abtalha sampai habis muka surat. Abtalha yubtilu ibtalan wa mubtalan fahuwa mubtilun wa dhaka mubtalun. Abtil la tubtil mubtalun mubtalun. Abtil la tubtil mubtalun mubtalun. Ab'ada yub'idu ib'adan wa mub'adan fahuwa mub'idun wa zaka mub'adun. Ab'id la tub'id mub'adun mub'adun. Ab'id la tub'id mub'adun mub'adun. Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun wa zaka muhsanun.
أحسن لا تحسن محسن محسن أحسن لا تحسن محسن محسن أخرج يخرج إخراجا ومخرجا فهو مخرج وزكى مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أدخل يدخل إدخالا ومدخلا فهو مدخل وزكى مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أرسل يرسل إرسالا ومرسلا فهو مرسل وزكى مرسل أرسل لا ترسل مرسل مرسل أرسل لا ترسل مرسل مرسل أرشد يرشد إرشادا ومرشدا فهو مرشد وذاك مرشد أرشد لا ترشد مرشد مرشد أرشد لا ترشد مرشد مرشد أسقط يسقط إسقاطا ومسقطا فهو مسقط وذاك مسقط أسقط لا تسقط مسقط مسقط أسقط لا تسقط مسقط مسقط أفلح يفلح إفلاحا ومفلحا فهو مفلح وزكى مفلح أفلح لا تفلح مفلح مفلح أفلح لا تفلح مفلح مفلح أهلك يهلك إهلاكا ومهلكا فهو مهلك وذاك مهلك أهلك لا تهلك مهلك مهلك أهلك لا تهلك مهلك مهلك Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah wazan af'ala yuf'ilu, 3 huruf plus 1 huruf jadi 4 huruf. Fa'il ataupun verb yang mempunyai 4 huruf. Jadi wazan ini sebenarnya kebanyakan mempunyai makna me di awal dan juga kan di belakang lah. Seperti mana batala makna batal, kalau abtala makna membatalkan. Ba'uda ya ba'udu maknanya jauh, kalau ab'ada menjauhkan. Hasuna yahsunu makna baik, kalau ahsana memperbaikkan atau berbuat baik. Akhraja kharaja yakhruju 3 huruf. Kharaja yakhruju makna keluar, akhraja makna mengeluarkan. Dakhala yadkhulu 3 huruf maknanya masuk, adkhala yudkhilu makna memasukkan. Arsala yursilu maknanya mengutuskan, arsyada makna membimbing, menunjukkan, membimbing. Asqata menggugurkan, menjatuhkan. Aflaha beruntung, berjaya. Ahlaka, kalau halaka yahluku, halaka yahliku makna membinasakan, binasa, telah binasa. Kalau ahlaka yuhliku membinasakan. Cuma aflaha tak ada bezalah. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan dari sudut translate lah, terjemahan. Kita lihat contoh di bawah, ar-riya'u mubtilul amali. Ar-riya'u mubtilu makna ia adalah ismul fa'il daripada abtala yubtilu ibtalan, fa huwa mubtilun. Mubtil adalah membatalkan amalan, membatalkan. Ab'id adalah fi'il amar daripada ab'ada yub'idu, makna kamu jauhilah, jauhilah oleh kamu. Fa'il dia dhamir anta di dalam ab'id. Yang ketiga, innallaha ma'al muhsinin. Muhsinin daripada ahsana yuhsinu ihsanan, fahuwa muhsinun. Muhsin, muhsin adalah ismul fa'il, tetapi tambah yanun di belakang adalah jamak muzakkar salim pada tempat, pada mahal nasab. Jadi innallaha ma'al muhsinin, Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang berbuat baik, daripada ahsana yuhsinu. Akhrajallahu, Allah Taala mengeluarkan, fi'il madhi akhraja yukhriju. Kemudian yang kelima adalah la tadkhul, atau bukan la tadkhul, la tadkhul jangan kamu masuk, tetapi la tudkhil,
jangan kamu memasukkan anjing dalam rumah kamu. Ayat yang ke-6, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu di kalangan orang-orang yang diutuskan, di kalangan orang-orang menjadi rasul. Mursal adalah daripada ismul maf'ul, daripada arsala yursilu, isim fa'il mursilun, isim maf'ul adalah mursalun. Okey, mursalin adalah jamak muzakkar salim. Ihtarim, ihtarama, yahtarimu, ihtarim adalah fi'il apa? Dipanggil fi'il amar. Tapi dalam bab yang lain kita nak bincangkan al-mursyidin. Mursyidin adalah ismul fa'il daripada arsyada yurshidu irsyadan, fahuwa mursyid, orang yang menunjukkan. Jadi orang yang membimbing. Mursyid jamak adalah mursyidin kerana jamak muzakkar salim pada mahal nasab, tempat nasab menjadi maf'ulun bih. Okey, al-junun, kegilaan, yusqitu daripada asqata yusqitu, menggugurkan akan kewajipan solat. Jadi kebanyakan di kalangan PL yang kita bacakan tadi selalunya lepasnya adalah maf'ulun bih. Selepasnya apa? Baris atas jadi maf'ulun bih. Kalimah selepas dia. Cuma pada nombor 9 sedikit berbeza. Lan yufliha, aflaha yuflihu, itu adalah fi'il lazim. Qad aflahal mu'minun, lan yufliha al-zalimuna, tidak ada maf'ulun bih. Jarang-jarang berlaku, tapi itu yang berlaku. Kemudian ihlakun nafsi, ihlaku jadi mubtada, an-nafsi adalah mudhafun ilai, haramun adalah khabar. Ihlak daripada ahlaka yuhliku, ihlakan adalah ismul masdar yang bermaksud membinasakan jiwa, adalah satu perkara yang haram. Seterusnya kita lihat fi'il mudha'af daripada 3 huruf, fi'il yang bersabdu 3 huruf. Daripada atamma yutimu sampailah amadda yumiddu. Dipersilakan. InsyaAllah kita buka, ada buku surat yang ke-33. Dia ba'af'ala yaf'ilu, cuma ini adalah untuk bina mudha'af. Tadi tu bina sahih. Satu semua. Okey, kita akan baca satu muka surat. Okey. Okey, boleh cuba sesama Besarkan sikit. Atamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa dhaka mutammun atimalatu timma mutammun. Cuba lagi sekali. Atamma yutimmu itmaman wa mutamman fahuwa mutimmun wa dhaka mutammun atimalatu timma mutammun. Ajalla yujillu ijlalan wa mujallan fahuwa mujillun wa dhaka mujallun ajillalatu jilla mujallun. Ahabba yuhibbu ihbaban wa muhabban fahuwa muhibbun wa dhaka muhabbun ahibbalatu hibba muhabbun. Ahassa yuhissu ihsasan wa muhassan fahuwa muhissun
وذاك محسن أحسالة حسا أحسالة حسا محسون أحل يحل إحلالا ومحلا فهو محلون وذاك محل أحلالة حلا أحلالة حلا محلون أسر يسر إسرارا ومسرا فهو مسرون وذاك مسر أسرالة سرا أسرالة سرا مسرون أضل يذل إذلالا ومضلا فهو مضلون وذاك مضل أضلالة دلا أدلالة دلا مضلون أعد يعد إعدادا ومعدا فهو معدون وذاك معد أعدالة عدا أعدالة عدا معدون أعز يعز إعزازا ومعزا فهو معزون وذاك معز أعزالة عزا أعزالة عزا معزون أقر يقر إقرارا ومقرا فهو مقرون وذاك مقرون أقرالة قرا أقرالة قرا مقرون أمد يمد إمدادا وممدا فهو ممدون وذاك ممد أمدالة مدا أمدالة مدا ممدون. Okey tuan-tuan, pada muka surat yang ke-33 kalau kita lihat tamma adalah sempurna. Kalau tamma yatimmu makna sempurna. Kalau atamma yutimmu bermaksud menyempurnakan, ada maf'ulun bih selepasnya. Kalau jalla, Allah azza wa jalla, jalla makna memuliakan, mengagungkan. Tak ada maf'ulun bih, tapi ajalla yujillu fi'il yang 4 huruf ada maf'ulun bih, iaitu mengagungkan, memuliakan. Ahabba yuhibbu makna menyukakan, mencintai. Ahassa yuhisu merasa. Ahalla yuhillu menghalalkan. Semua lepas ada maf'ulun bih. Kita panggil fi'il muta'addi. Asarra yusiru merahsiakan. Adalla yudillu menyesatkan. Kalau dalla yadullu, dalla yadillu, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih. Banyak dalam Quran. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey. Adalla yudillu makna menyesatkan. Kalau dalla yadillu maksudnya adalah sesat. Itu perbezaan dalam terjemahan. Baris sangat penting. A'adda yu'iddu i'dadan makna menyediakan, menyiapkan. A'azza mulia, memuliakan. Kalau azza ya'uzzu makna mulia. Kalau a'azza memuliakan. Aqarra yuqiru mengakui. Amadda yumiddu makna memanjangkan atau menolong. Kita lihat dalam fi'il amar. Tengok contoh di bawah. Catatan dalam fi'il amar dan nahi bina mudha'af ini boleh diidghamkan atau boleh tidak diidghamkan. Kita panggil dalam istilah bahasa Arabnya, dalam istilah tajwidnya, boleh fakul idgham ataupun idgham. Fakul idgham makna lepaskan idgham ataupun diidghamkan. Okey. Contohnya macam fi'il amar bagi ahabba. Ahabba yuhibbu, ahibba fi'il amar. Tapi kalau kita nak menjadikan dia fakul idgham, tidak idgham tapi lepaskan dia ahbib. Boleh Kita lihat contoh, samalah contoh-contoh yang lain. Kalau ahalla yuhillu ahilla. Ahilla ataupun fi'il amar fakul idgham tidak diidghamkan, iaitu ahlil. Okey. Asarra yusirru, asirra fi'il amar ataupun asrir. Contoh latihan yang pertama, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Okey. Atamma yutimmu, mutimmu maknanya ismul fa'il.
Yang kedua, qamat talabatu ijlalan, ajalla yujillu ijlalan. Ijlalan adalah ismul masdar dan dia daripada ajalla yujillu. Nombor ketiga, innallaha yuhibbut tawwabin. Dari yuhibbu adalah daripada perkataan ahabba yuhibbu. Yang keempatnya, ana muhissun bil ju', daripada yang bergaris ahassa yuhissu. Muhissun adalah ismul fa'il. Kemudian nombor 5, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, iaitu ahalla yuhillu ihlalan fi'il madhi. Yang keenam, asarra ma qultuhu laka, ataupun asirra, kamu rahsiakanlah apa yang aku katakannya kepada kamu. Jadi asirra adalah fi'il amar daripada asarra yusirru israran. Kemudian yang ketujuh, Allahumma inni a'udzubika an akuna minal mudallin wal mudillin. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu ya Allah daripada aku jadi orang-orang yang mudallin ismul fa'il, yang mudallin ismul maf'ul, orang yang disesatkan, ataupun wal mudillin ismul fa'il, orang yang menyesatkan. A'addallahu lil mu'minin al jannah. Nombor 8 adalah Allah Ta'ala fi'il madhi, Allah Ta'ala menyediakan syurga bagi orang beriman. A'adda. Kemudian yang ke-9, Allahu mu'izzul muti'in, daripada a'azza yu'izzu i'azazan, maka ismul fa'il adalah mu'izzun, ataupun isim fa'il adalah mu'izzun. Okey. Yang ke-10, huwa muqirrun bi dzambih, daripada aqarra yuqirru iqraran. Kemudian muqirrun adalah ismul fa'il. Agak laju kita punya perbahasan, terus pada contoh. Okey. Kemudian terus muka surat dengan 34, kita dengar lagu yang akan didendangkan daripada fi'il naqis, iaitu ya-nya huruf illat, daripada alqa yulqi sampailah ke habisnya. InsyaAllah ini page yang terakhir kita. Ini adalah page yang terakhir kita sebelum kita masuk ajwaf. Ajwaf ni banyak. Ada ajwaf. Ajwaf ni bukan banyak, tapi ajwaf. Kemudian kita akan masuk misal. Misal tu ada dua, satu misal waw, satu misal ya. Okey. Kemudian baru kita masuk mahmus. Kemudian habis untuk level yang kedua kita. Okey. Terus daripada fi'il af'ala yuf'ilu untuk fi'il naqis yang di akhirnya huruf illat. Fal yatafaddal ma'jura. Bantu. Bismillah. Kita buka pada muka surat yang ke-34. Bab af'ala yaf'ilu juga untuk bina naqis. Alqa yulqi ilqa'an mulqan fahuwa mulqin wa dhaka mulqan. Alqila tulqi mulqan mulqan. Alqila tulqi mulqan mulqan. Abda yubdi ibda'an mubdan fahuwa mubdin wa dhaka mubdan. Abdila tubdi mubdan mubdan. Abdila tubdi mubdan mubdan. أبقى يبقي إبقاء مبقا فهو مبق وذكى مبقا. أبقي لا تبقي مبقا مبقا. أبقي لا تبقي مبقا مبقا. أبقى إبكاء مبكا فهو مبك وذكى مبكا. أبكي لا تبكي مبكا مبكا. أبكي لا تبكي مبكا مبكا. أبلى يبلي إبلاء مبلا فهو مبل وذكى مبلا. أبلي لا تبلي مبلا مبلا. أبلي لا تبلي مبلا مبلا. أثنى يثني إثناء مثنى فهو مثن وذكى مثنى. أثني لا تثني مثنى مثنى. أثني لا تثني مثنى مثنى.
أجرى يجري إجراء مجرا فهو مجر وذاك مجرا أجري لا تجري مجرا مجرا أجري لا تجري مجرا مجرا الصيصي إحصاء موصا فهو محسن وذاك محصن أحصي لا تحصي محصن محصن أحصي لا تحصي محصن محصن أخفى يخفي إخفاء مخفا فهو مخف وذاك مخفا أخفي لا تخفي مخفا مخفا أخفي لا تخفي مخفا مخفا أعطى يعطي إعطاء معطا فهو معط وذاك معطا أعطي لا تعطي معطا معطا أعطي لا تعطي معطا معطا أعلى يعني إعلاء معلن فهو معلن وذاك معلن أعلي لا تعلي معلن معلن أعلي لا تعلي معلن معلن أنجى ينجي إنجاء منجا فهو منج وذاك منجن أنجي لا تنجي منجن منجن أنجي لا تنجي منجن منجن. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Page yang terakhir ini adalah daripada fi'il naqis yang ada akhirnya huruf ilat. Sebelum itu kita lihat terjemahan sebelum kita terus masuk kepada latihan. Daripada alqa yulqi ilqaan maknanya menyampaikan ataupun melemparkan. Alqa membaling, melemparkan, menyampaikan. Kemudian abada yubdi maknanya menampakkan, menzahirkan. Abqa yubqi makna mengekalkan, abqa makna menangiskan, makna membuatkan ia menangis. Abla menjadi usang. Menjadi usang ni menjadi lusuh. Kemudian azna memuji, ajra makna mengalirkan, jara makna alir, mengalir. Kalau ajra mengalirkan, ahsa makna menghitung, mengira, akhfa menyembunyikan, a'ta memberikan, a'la meninggikan, anja menyelamatkan. Terus kita lihat latihan yang pertama, alqi asaka, alqi daripada alqa yulqi, alqi fi'il amar. Yang keduanya alladhi tubdihi, perkara yang kamu zahirkan daripada abada yubdi, fallahu ya'lamu, Allah Taala Maha mengetahui. Abqallahu khairak, iaitu Allah Taala mengekalkan daripada abqa yubqi fi'il madhi. Latihan yang keempat adalah man mubkika, daripada abka yubki, ibkaan mubkin, mubki mubki maknanya yang membuatkan kamu menangis. Siapa membuatkan kamu menangis? Kemudian yang kelima daripada abla yubli, la tubli malabisaka, jangan kamu melusuhkan, menjadikan lusuh pakaian kamu. Perkara yang keenam, asna yusni, mana yusni abi ala maharati ukhti fit takallum bil arabiyyah, iaitu ayah aku memuji, memuji di atas kemahiran saat kakak aku dalam bercakap bahasa Arab. Yang ketujuh, ajraitul ma'a minan nahri, iaitu daripada ajra yujri. Yang nombor 6 daripada asna yusni, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang ni ajra yujri, ajraitu fi'il madhi. Yang ke-8, Allahumma la uhsi thana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Allahumma la uhsi, ya Allah aku tidak menghitung pujian ke atas kamu. Ahsa yuhsi maknanya ahsa yuhsi makna fi'il mudhari'. Okey. Yang ke-9, la tukhfi, daripada akhfa yukhfi, kamu tidak menyembunyikan sesuatu pun kepada aku. Yang ke-10 adalah al-mujtahidu mu'ti, daripada a'ta yu'ti, mu'ti maksudnya ismul fa'il. Al-mujtahidu mu'tan, diberikan. Boleh mu'ti pun boleh, mu'tan pun boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Orang yang bersungguh-sungguh diberikan kebaikan yang banyak boleh, ataupun al-mujtahidu mu'ti, memberi kebaikan yang banyak. Dua-dua pun boleh. Yang penting terjemahan tak lari. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada muka surat ke-35 daripada af'ala yuf'ilu fi'il ajwaf. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada keesokan harinya dalam fi'il. Ingat,
3 plus 1 iaitu fi'il 4 huruf, 3 plus 1 3 huruf asal, 1 huruf tambahan. Dan kita masih membicarakan dalam wazan af'ala yuf'ilu. Kerana fi'il nanti lepas habis ni insya-Allah kita akan ulang balik untuk fi'il yang 3 plus 1 ada 3 design the pattern daripada af'ala ataupun fa'ala ataupun fa'ala. Okey. Sekadar itu pengajian kita pada hari ini. Siapa yang terlepas pengajian kita pada siri-siri yang lalu, boleh ikuti page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan juga boleh mengikuti layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, dan di sana ada pelbagai siri episod yang kita hidangkan kepada tuan-tuan. InsyaAllah selepas daripada 10.30 nanti, saya bersama dengan Ustaz Agong untuk membicarakan kitab, iaitu Teknik Faham dan Hadam Kata Rasul Al-Quranul Karim. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.